Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk pertama kita dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Fokus tahun 2. Okay, kita mula dulu dengan subjek pendidikan jasmani. Tajuk kita pada hari ini ialah cabaran ruang, iaitu teroka ruang. Kita akan belajar apa yang dimasukkan dengan cabaran ruang dan macam mana yang dimasukkan itu teroka ruang. Okay. Konsep pergerakan. Okay, fokus kita hari ini ialah berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang. Itulah yang dinamakan kesedaran ruang. Murid boleh melakukan pelbagai pergerakan. Maksudnya macam-macam pergerakan boleh buat lah. Bukannya sekadar satu pergerakan, macam-macam pergerakan. Pergerakan apa yang kita belajar, okay, lepas kita akan tahu. Okey, standard pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ialah melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan, membezakan pergerakan mengikut ruang, melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat. Okey, diterang kat sini pergerakan ke ruang am. Okey, ruang am. Lepas ni cikgu akan terangkan apa maksud itu ruang am. Okey, objektif. Objektif kita yang pertama, murid dapat meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan ruang am yang ditetapkan. Murid boleh membezakan pergerakan mengikut ruang. Murid dapat menentukan ruang yang selamat semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, objektif kita sama macam tadi, standard pembelajaran dia sama. Okey, seterusnya ialah rujukan. Untuk tajuk kita hari ini, topik kita hari ini, murid-murid boleh rujuk dekat buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2. Okey, segala maklumat yang cikgu share di sini nanti murid-murid boleh cek dekat buku teks muka surat 1 hingga 3. Okay, nanti buku teks kita boleh cek apa maklumat yang ada. Okay, kemudian sebelum melakukan aktiviti, okey, ini peringatan untuk semua lah, tak masuklah, tak kira lah siapa, murid ke, orang tua ke, orang dewasa ke, guru ke, doktor ke, nurse ke, siapa-siapa lah, manusia, asal dia manusia di muka bumi ni. Okay, sebelum melakukan aktiviti, pastikan kamu telah melakukan aktiviti senaman memanaskan badan terlebih dahulu. Okay, tak kira lah kita nak buat apa aktiviti lah, nak main bola ke, main badminton ke, main bola tampar ke, nak berlari ke. Okay, yang pertama mesti kita memanaskan badan. Okay, cara memanaskan badan ni dia ada banyak cara, ada banyak style, ada banyak gaya. Okey, dalam gambar ni adalah cara-cara dia yang kita boleh tengok kat sini. Okey, kalau nak maklumat lanjut, okey, murid-murid boleh layar YouTube, type saja kat situ senaman memanaskan badan. Okey, nanti boleh pilih lah mana senaman memanaskan badan yang sesuai dengan diri kita. Tapi yang syarat yang penting mesti buat supaya kita untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Okey, seterusnya kita nak start dah. Okey, apa itu ruang dan ruang am? Okay, tengok ada dua benda yang berbeza. Apa itu ruang dan ruang am. Okey. Ruang. Okey, kita tengok dulu ini gambar kat sebelah ni, cabaran ruang. Zaris dan rakan-rakan menyaksikan pertunjukan kasut roda. Mereka begitu teruja melihat para peserta melakukan pelbagai aksi. Okey, yang dimasukkan ruang. Okey, ini masuk di ruang. Ruang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Okey, macam kita tengok kat gambar ni. Okey, ini murid ni, murid Zaris and the gang lah. Zaris dengan kawan-kawan, dia tengah main kasut roda. Kasut roda yang diorang main ni ada bergerak naik atas, turun bawah, dia ke kanan, ke kiri ni. Itulah ruang, kawasan dia. Ada kawasan. Dia boleh bergerak. Okay, itu yang namakan ruang, yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ruang, kawasan, ini ada kawasan ni, yang ada ruang kawasan di tempat dia. Ini yang namakan ruang. Sekarang kita pindah pula ke ruang am. Okay, ruang am, dia ada beza sikit. Ruang am adalah ruang yang luas dan sempit, di mana murid-murid boleh bergerak mengikut keselesaan tubuh badan masing-masing. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan ikut keselesaan badan ni. Apa yang masuk dia luas dan sempit ni, kita tengok. Okey. Ruang luas. Yang pertama kita pergi ruang luas. Ruang luas ni, pergerakan yang boleh dilakukan. Kebiasaannya pergerakan yang boleh dilakukan ialah pertama, berlari. Kedua, berjalan. Ketiga, melompat. Keempat, lari skip. Okey, lari skip.
Tengok kat gambar kat sini, keroka ruang. Kamu boleh bergerak di dalam ruang yang luas dan sempit. Cuba lakukan pergerakan di dalam ruang yang ditetapkan seperti garis dan rakan-rakan. Kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, mula-mula ni Zaris dan kawan-kawan lah. Okey, ni dia berjalan. Masuk ruang luas tu, dia tak ada sebarang halangan ataupun benda yang boleh menghalang dia daripada bergerak dengan mudah. Okey, jadi dia boleh berjalan dengan biasa dia jalan, kemudian dia naiklah tangga. Okey, naik tangga, tak ada halangan. Okey, naik tangga, kemudian dia berjalan lagi. Kat sini berjalan, dia jalan dan turun tangga macam biasa. Itulah nama dia ruang luas. Kawasan tu tak ada halangan. Dia okey je nak gerak macam mana, dia okey je. Tak ada orang nak kacau, tak ada benda yang kacau. Dia okey je nak jalan macam mana, dia nak berlari macam mana, melompat macam mana atau lari sikit macam mana. Dalam gambar ni tunjuk berjalan lah. Jalan, naik tangga dan turun tangga. Macam mana berlari, okey, berlari, kita lari macam dekat padang tu lari. Oh, lari kan. Dekat padang luas lah, boom, lari, berlari. Itulah kawasan luas lah. Ruang luas. Okay, kemudian ruang sempit dan halangan. Okey, pergerakan yang biasa dilakukan di ruang sempit dan halangan ini ialah pertama, merangkak. Kedua, menyusup. Ketiga, menginsut. Keempat, lompat setempat. Kelima, mengimbang. Okey, kita tengok dekat gambar ni. Apa yang dimasukkan dengan ruang sempit dan berhalangan. Kita tengok ni cikgu dia. Zarif, berhati-hati ketika melakukan aktiviti. Okey, kita tengok ya. Yang budak baju hijau ni, dia merangkak bawah halangan. Itu yang cikgu cakap tadi. Ruang ni dia berhalangan. Jadi, dia terpaksa merangkak lah. Yang boleh sebab ada halangan. Kalau kita nak berlari macam ni, kalau ada halangan macam ni, ada kon, ada kayu ni, batang kayu ni, kalau kita lari habislah. Lagi ni mana kita langgar semua. Mana tak boleh lah. Mana dekat ruang ni, dia boleh merangkak bawah halangan. Nak bagi lepas, kena merangkak. Kemudian naik tangga macam biasa. Ini pun sama. Mengimbang. Okay, sebab apa cikgu kata ruang dia sempit, mengimbang. Kita tengok kalau imbang, kita tengok laluan dia. Kecil je kan. Ngam-ngam je tu. Selalunya ngam-ngam dua kaki tu. Ngam-ngam dua kaki, dia punya luas je. Dia punya luas, ngam-ngam dua kaki. Dua kaki kamu tu lah. Okey. Jadi, terpaksalah kamu mengimbang. Dia sempit. Silap, boleh terjatuh. Sebab tu, aktiviti pergerakan mengimbang ni biasa digunakan di ruang sempit dan berhalangan. Kemudian, tengok. Budak baju hijau. Dia kata, saya tak nak menyusup. Saya nak melompat. Bolehlah dia nak melompat. Lompat. Supaya tidak kena dekat halangan. Melompat, lompat setempat ni. Lompat. Melompat terus. Okey, kemudian boleh pilihan dah, menyusup atau melompat. Saya perlu merendahkan badan untuk bergerak lancar. Okey, kita tengok. Menyusup dan merangkak. Okey, menyusup, dia macam ni, dia baring terus ni. Dia baring terus macam askar punya latihan tu. Macam askar, kalau kamu tengok dekat TV tu, ada cerita Pascal tu, dia macam dia tengah training tu, dia menyusup. Dia baring terus tu, baring terus gerak ke depan. Kalau merangkak, okey, lebih macam pergerakan baby ataupun bayi yang baru nak berjalan tu, dia punya stage untuk berjalan, dia mula kena merangkak. Macam tu lebih kurang. Okey, jadi ini ruang sempit dan berhalangan. Kemudian, ingat, sekiranya murid-murid ingin melakukan aktiviti yang telah dipelajari, aktiviti tadilah yang macam nak berlari ke, berjalan ke, melompat ke, menyusup ke, merangkak ke, menyimbang ke, okey, pastikan keadaan sekeliling adalah selamat. Ini bagi mengelakkan atau mencegah dari segala bahaya maupun kecederaan. Kalau kita nak buat benda ni, pastikan dia tidak akan mendatangkan apa-apa masalah pada diri kita. Benda tu selamat. Kalau tidak, nanti tiba-tiba kita buat, ada yang patah kaki, patah tangan, dia terkehil lah. Nanti susah lah. Di samping tu juga, pastikan aktiviti yang kita nak lakukan ni, lebih-lebih kamu ni tahun 2, baru umur 8 tahun. Maknanya, perlu ada pemantauan atau bimbingan daripada orang yang lebih dewasa. Kamu tak boleh buat sendiri. Bahaya. Nanti tak pasal-pasal, ambulan datang, kena hantar masuk hospital. Dah lah sekarang musim-musim penyakit ni, nanti tak muat. Tak ada tempat nak hantar. Okey, nanti bahayalah patah kaki, patah tangan, susah lah.
Okay, macam mana nanti nak buat benda-benda lain pula, macam mana nak main bola pula, nak main bola ke nak main badminton, susah kalau dah cedera, dah patah tangan, patah kaki. Kalau patah ni, cedera ni kalau sejam ke 10 minit dah baik tak apa. Dia kadang-kadang mau seminggu 2 minggu, mau bulan-bulan baru baik. Jadi pastikan keadaan sekeliling itu selamat dan ada pemantauan atau bimbingan orang yang lebih dewasa. Okay, kemudian selepas melakukan aktiviti, pastikan kamu telah melakukan aktiviti menyejukkan badan sebagai penutup aktiviti pendidikan jasmani pada hari ini. Okey, aktiviti menyejukkan badan ni, dia kebiasaannya kita biasa dah habis. Kita kena ada buatlah macam nak restkan kita punya otot dengan badan ni, ada rest sikit. Kita buatlah macam mana yang boleh. Okey, untuk lebih maklumat besar tentang menyejukkan badan, murid-murid bolehlah cari di YouTube, type menyejukkan badan. Jadi kita ada video banyak tu, bolehlah pilih mana yang bersesuaian. Ini sama juga macam tadi, macam memanaskan badan tadi juga. Untuk mengelakkan daripada sebarang kecederaan otot kita. Kita tak boleh lepas habis main terus baring, tak boleh. Itu tak disarankan, tak boleh. Dah habis main, dah penat, dah berlari, dah lawan bola, dah gol dah semua, dah smash, dah macam-macam lah. Tiba-tiba kita habis main terus baring tidur, tak boleh. Dia mesti kena menyejukkan badan terlebih dahulu. Okey. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari beberapa benda penting. Yang pertama, kita pelajari tentang apa itu ruang. Okey, ruang. Kita juga dah pelajari tentang masuk ruang dan apa itu ruang am. Okey, juga kita dah pelajari apa itu perbezaan ruang yang luas dan juga ruang yang sempit. Kita dah tengok tadi apa beza kedua-dua ruang ni dan apakah pergerakan yang boleh dilakukan. Dan benda yang paling mustahak ialah sebelum melakukan aktiviti mesti ada memanaskan badan, dan selepas habis aktiviti mesti membuat aktiviti menyejukkan badan. Okey. Sekian daripada cikgu untuk pembelajaran kita hari ini. Diharap murid-murid boleh memahami. Kepada yang mungkin sukar untuk faham tajuk ni, bolehlah tengok berulang-ulang kali. Berulang kali video ni sampai kita faham. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.